Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, pegawai-pegawai syarak, pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita dalam kita meniti baki-baki hari kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita hari ini hari ke-18 kita puasa, bermakna lebih kurang 12 hari saja lagi kita berduduk dalam bulan Ramadan. 12 hari. Semalam kita dah memperingati peristiwa nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran. Bermakna itu dah sampai pada separuh ataupun lebih daripada separuh. Hampir kepada 2/3 dah pun kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Bila dengar sambutan nuzul Quran, kita tahu. Ada sambutan nuzul Quran, sambutan memperingati peristiwa Perang Badar, maka kita menghampiri kepada hari raya ataupun menghampiri kepada tinggalnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Berbaki 12 hari. Kalau raya hari Sabtu, kalau raya hari Jumaat, tinggal 11 hari. Tuan-tuan nak raya hari apa? Sekarang ni macam-macam versi kita dengar. Orang tanya saya, raya hari apa? Saya kata, tunggu anak bulan. Jawapan mudah je tuan-tuan. Tarikh bila tak tahu, yang pasti nampak anak bulan, 1 Syawal raya. Itu pastilah. Soal dia apa? Hari ni macam-macam bunyi orang kata. Jumaat raya, Sabtu raya. Jawapan dia mudah je tuan-tuan. Walaupun banyak pandangan tuan-tuan dengar tak? Banyak pandangan. Nampak kita panik tak tahu pasal. Yang pertama nak panik buat apa? Nak panik buat apa? Pengalaman kan mengajar kita. Tahun lepas kita dah terkejut. Tahun ni tuan-tuan janganlah terkejut lagi. Yang kedua, dia begini. Walaupun ada pandangan-pandangan daripada astronomi antarabangsa lah, ada pandangan daripada negara-negara luar sekalipun, dalam kaedah kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita pakai undang-undang tempatan. Kita pakai undang-undang tempatan. Apa masalah kalau dia orang dah umum raya pun kita umum tak raya? Tahun lepas, kita umum raya, Singapura tak raya lagi. Kenapa kita tak kecoh? Biasa je. Maknanya tuan-tuan, jangan kita rasa terlalu tertekan dengan dengan versi-versi yang ada pada hari ni. Yang kita patut hari ni fokus. Fokus kita ni tinggal tak banyak hari di bulan Ramadan.
Kita belum tahu kita ada peluang lagi berjumpa dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Sepatutnya kita bukan countdown bila nak raya. Kita excited nak raya itu bukan kerana raya itu semata-mata, tetapi kita meninggalkan segala kelebihan, kita meninggalkan seronok, kita meninggalkan bulan yang begitu hebat namanya Ramadan ini. Sepatutnya itu. Dan sepatutnya di pengakhiran Ramadan ini bukan kita fokus raya hari apa, Sabtu Ahad ataupun Jumaat Sabtu. Kita kena fokus, kita nak menghampiri 10 terakhir Ramadan. Apa persiapan yang kita buat sebagai langkah untuk kita meraihkan dan menunjukkan keseronokan kita, kesyukuran kita berada di 10 akhir Ramadan. Orang hari ni fikir raya Jumaat Sabtu sampai lupa bila kita nak fokus untuk kita mencari malam Al-Qadar. Kita nak membesarkan raya semata-mata, tetapi kita lupa. Kita masih lagi menunggu hari-hari yang kita ternanti-nanti. Setahun sekali hanya jumpa perkara ni. Raya pun setahun 2 kali. Ni Al-Qadar, nama dia malam Lailatul Qadar. Apakah kita sudah melaluinya? Atau kita akan melaluinya? Dan apa persiapan kita untuk mencari dan memburu malam ini? Itu kita tak fikir pun. Kita tak fokus pun. Kita sibuk raya. Dah tahun ni konon nak buat apa? Nak masak hari Rabu nak masak dah kononnya. Kemai awal lagi. Akhirnya tuan-tuan, kita mengecilkan nilai Ramadan itu. Saya tidak menyalahkan orang yang seronok, excited nak raya. Sambutlah raya. Tetapi ingat, besarkan raya, jangan sampai mengecilkan Ramadan ini. Sedangkan kita tahu dalam hadis, Nabi menyebut tentang kelebihan 10 akhir Ramadan. Semua orang tahu. Carilah kamu malam Al-Qadar pada 10 akhir Ramadan. Kemudian kata Nabi, carilah pada malam-malam yang ganjil. Apa ini fokus-fokus yang kita kena buat? Nabi SAW pada 10 akhir Ramadan, lipat 2 selimut. Lipat 2 selimut itu maknanya Nabi mengurangkan rehat dia pada waktu malam, melebihkan jaganya. Sebab itu dalam hadis sebut, terangilah rumah kamu pada 10 akhir Ramadan. Terangi rumah. Baik itu orang kita pasang pelita. Bila tanya pasang pelita apa? Nabi kata terangi rumah. Nabi bukan suruh terang luar, Nabi suruh terang dalam. Pelita pasang kat luar, dalam gelap gelita. Tidur berdengkur-dengkur, tak kena dengan hadis Nabi. Nabi terangi rumah kamu. Terangi dalam, bukan terangi luar. Luar terang juga tak apa. Bila tanya orang sebab apa nak terang luar? Nanti senang malaikat jumpa cari rumah kita. Kalau tengok apa, malaikat ni berjalan pakai torchlight ke? Jadi ini semua kekarutan-kekarutan. Kita besarkan 10 akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kalau ada barang kelebihan-kelebihan dan anugerah-anugerah besar, anugerah-anugerah hebat, 10 akhir Ramadan ini, kitalah menjadi orang yang mendapat cebis-cebisnya insya-Allah. Kita belum tahu kita ada ruang yang sama tahun depan atau tidak. Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita gunakan sebaik mungkin, sebanyak mungkin, semaksimal yang mungkin, dan mudah-mudahan keluarnya kita daripada bulan Ramadan ini bukan hanya kita nak seronok menyambut raya, tapi ingat, keseronokan yang paling besar adalah apa? Kita mendapat keredaan Allah. Kita mendapat pengampunan yang sebanyaknya daripada Allah. Dan kita mendapat sebarang kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan pada bulan Ramadan ini. Ini yang kita nak fokus pada 10 akhir Ramadan ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung lagi kitab kita, surat 37. Sabda Nabi SAW, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu." Kata Nabi SAW, ini satu dosa besar yang kita semua tahu, yang berkemungkinan termasuk dalam dosa besar. Kata Nabi apa? Jika orang yang melintas di hadapan orang yang bersolat tahu yang akan dia perolehi, nescaya tindakan dia berhenti atau menunggu untuk melintasinya selama 40. Sama ada 40 tahun atau 40 bulan atau 40 hari. Maka adalah lebih baik baginya. Ini satu cerita yang semua orang tahu. Cerita tentang larangan lalu depan orang sembahyang. Larangan untuk melintas depan orang sembahyang. Nabi dalam hadis ni Nabi tak sebut bagaimana ataupun jenis apa dosa dia. Ataupun Nabi tak sebut ancaman berbentuk neraka yang jelas dalam hadis ini. Tapi Nabi sebut, Nabi kata begini. Kalaulah seseorang itu tahu besarnya bahana
ataupun mudarat yang besar ataupun dosa yang besar ke atas dia, dia akan berhenti. Walaupun tempoh waktunya lama. Dia nampak orang sembahyang, kalau dia tahu besarnya dosa melintah depan orang sembahyang itu, kalau dia tahu, kata Nabi, dia sanggup berhenti walaupun 40. Dalam hadis sebut 40. Cuma ulama kata Nabi tak sebut 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 bulan ke. Dia sanggup berhenti dalam tempoh 40 itu, supaya memberi ruang orang itu habis sembahyang, kemudian baru dia lalu di depannya. Tak kira lah 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Angka 40 ni angka besar. 40 hari pun lama, tuan-tuan. 40 hari ni lama. Kita puasa pun 30 hari. Ni 40 hari ni lama. Kalau 40 bulan, lagi lama. 40 tahun, lagi lama. Nabi nak memberi satu perumpamaan bahawasanya perbuatan melintah depan orang sembahyang ni, perbuatan yang cukup kotor. Cukup kotor. Soalannya, tuan-tuan, orang yang sembahyang pula kena tengok keadaan. Kena tengok tempat. Jangan dia tahu orang, itu kawasan. Orang nak sembahyang pun dia kena fikir panjang. Pertama, dia tak boleh sembahyang di tempat orang lalu lalang. Depan pintu masuk sembahyang. Takkan orang nak tunggu dia sampai siap. Member nak terkencing. Memang nak kencing. Masa sahur tadi maklum lah, minum air banyak. Kita minum air banyak, kok macam kita ingat kita minum air bergelar-gelar tu boleh tahan dahaga sampai ke buka. Dia tak tahu lepas berbuka, lepas sahur tu pak kencing. Kita bukan spesies unta, tuan-tuan, boleh simpan air kat bonggol. Unta dia minum air banyak-banyak simpan kat bonggol tu, dia boleh tahan lama. Kita tak tahan lama. Kita minum air 1 liter sahur ni, tak berhenti kita sampai pukul 9 ni kencing keluar bilik air, masuk bilik air. Jadi dia sembahyang depan pintu masjid sembahyang. Menyebabkan orang nak lalu tak boleh lalu. Bila nak lalu, ada tahan tangan pula. Ada perangai begitu pula. Jadi kita nak terkencing. Jadi orang yang sembahyang itu melakukan perbuatan yang cukup tak cerdik. Jadi orang nak sembahyang ni, tuan-tuan, dia kena pilih tempat. Dia kena pilih tempat. Supaya tempat dia itu bukan tempat laluan orang yang orang selalu lalu. Sembahyanglah di tempat-tempat yang sesuai. Pilih masjid luar, pilih tempat-tempat di tengah-tengah dan sebagainya. Dan orang yang sembahyang ni pun perlu ada ilmu. Dia kena tunjukkan diri dia sembahyang. Maksud dia apa? Pada fizikalnya itu, fizikal sembahyang. Jangan dia berdiri tegak tangan kat bawah, orang pun tak tahu dia sembahyang ke tidak. Maka kita letak tangan di perut. Istilah dia kita panggil qiyam. Qiyam tangan kat perut. Supaya apa? Orang nampak itu sembahyang. Jadi bila orang nampak dia sembahyang, kita nak melintah pun kita tahu dia sembahyang. Itu satu. Yang kedua, orang yang sembahyang ni pun dia kena ada ilmu. Dia kena tunjukkan kepada orang dia sembahyang dengan fizikal dia, dan bila ada orang tak perasan nak lalu, maka dalam istilah fiqh, istilah dia perlu kita halang ataupun angkat tangan. Angkat tangan supaya menampakkan dia sedang sembahyang dan orang tidak boleh lalu di depan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, istilah yang kita panggil sutra, penghadang. Maka ini perlu diletakkan di hadapan kita supaya dia tidak mengganggu orang lain. Ni tak ada sutra, tak tahu. Berdiri pun tangan tak qiyam. Lepas tu kita pun tak tahu dia sembahyang ke tidak. Tanya, panggil-panggil tak jawab. Tengok mulut pun tak komat kamit. Kita ingat orang tua ni kenapa kerah tak pasal lagi ni. Jadi perlu ada satu signal ataupun satu petunjuk menampakkan dia sedang sembahyang. Maka dia perlu kepada ilmu begitu. Jadi orang nak lalu bila nampak dia sembahyang, okey, cari laluan yang lain. Kenapa, tuan-tuan? Buruk sangat lalu depan orang yang sembahyang ni. Buruk sangat. Orang yang sembahyang, dia fokus. Dia sedang fokus. Dia sedang cari jalan bagaimana nak khusyuk. Tiba-tiba orang lalu. Menyebabkan khusyuk dia tu lari. Tentang kita tak? Kita sembahyang. Tiba-tiba orang lalu depan kita. Fokus kita lari tak, tuan-tuan? Kita dalam sembahyang kita ni cukup rapuh. Jangan kata orang lalu depan. Orang lalu belakang pun kita terganggu lah. Kita mudah sangat. Mudah. Burung terbang kita pandang. Kucing bunyi kita cari. Tak nyamuk duk main telinga kita pun kita sempat tangkap dapat. Jadi, kita tengah sembahyang pun, tuan-tuan, tak ada orang lalu pun kita tak khusyuk dah. Apa lagi kalau ada orang lalu depan kita, ada lagi orang lalu depan kita, dia mengganggu khusyuk kita. Dia mengganggu. Mengganggu fokus kita. Sebab itu, tuan-tuan, ingat. Kita yang nak lalu depan orang, kena tengok
kena tahu orang ni semayang atau tidak. Kalau sekiranya kita tahu keburukan di sisi Allah, maka orang ini sanggup menunggu seseorang itu supaya dia dapat menghabiskan sembahyang dia, kemudian orang ini lalu depan dia, tuan-tuan. Jadi kena fahamlah ilmu nak, kena faham. Kalau nampak orang angkat tangan begini, ini bukan apa ni, Nazi punya tentera dulu main angkat tangan gini, zaman Hitler dulu. Hitler dulu hormat memang angkat tangan begitu. Kita nampak orang angkat tangan begini, itu maknanya dia nak beritahu dia sedang sembahyang. Jangan tuan-tuan langgar juga, peduli apa aku. Tak boleh, itu tidak beradab namanya, dia kena halang. Tapi kalau kita dah halang dia nak lalu juga, tuan-tuan jangan beri tarik dia, tengah sembahyang jadi bergaduh pula. Ya ada orang tu lalu juga, dia tarik juga baju orang tu. Orang tu pula pusing tumbuk dia. Ini ada kes berlaku, tuan-tuan. Jadi tidak sampai begitu dalam sembahyang ni, cukup kita halang dia, dia lalu juga, maka dia dapat habuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pula bila orang halang, orang angkat tangan begini, ada orang tanya, nak begini ke, ikut tuan-tuan lah tuan-tuan, asalkan nampak satu cara kita menghalang orang, halang orang kan. Dan orang bila nampak tangan begini, jangan beri salam, dia bukan hulur tangan salam. Dia nak beritahu dia sembahyang. Dia tak faham pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nanya kawan ni tuan-tuan, dia kata bukan salam kau. Dia nak beritahu dia sedang sembahyang. Maka kita cari laluan lain supaya tidak mengganggu fokus dia ketika mana dia sedang bersolat itu. Sembahyang ni tuan-tuan, sembahyang ni satu benda yang paling besar dalam agama. Paling besar dalam agama. Kalau kita lihat rukun Islam, kedudukan rukun Islam itu menggambarkan bagaimana pentingnya sesuatu ibadah itu. Kenapa dia letakkan rukun yang pertama mengucap kalimah syahadah? Kerana perbezaan ataupun kaedah ataupun kita kata suatu metod untuk menentukan orang itu Islam atau tidak adalah dengan mengucap kalimah syahadah. Kerana itu kedudukannya nombor satu. Orang nak masuk Islam, daripada kafir kepada Islam, daripada bukan Islam kepada Islam, syarat dia apa? Mengucap kalimah syahadah. Sebab itu kalimah syahadah ini duduk dalam nombor satu. Selepas mengucap kalimah syahadah, orang itu jadi orang Islam. Perkara kedua yang dia kena buat dalam agama apa? Sembahyang. Sebab itu bila mana seseorang itu masuk Islam, kita kena bimbing dia tentang sembahyang dulu. Ini orang masuk Islam, jumpa kita beritahu apa nak buat lepas saya masuk Islam ni. Sepatut kita ajar dia sembahyang. Ini tak ada kita lepas masuk Islam, kena pergi klinik, kena bersunat dulu. Tak kepening member tuan-tuan. Member dah lah baru masuk Islam. Sunat ni nanti berkhatat ni nampak pun tak apa. Bagi orang yang masuk Islam, dia ajar dia sembahyang dulu. Lepas sembahyang, puasa. Kedudukan itu. Lepas saja sembahyang, puasa. Lepas puasa, zakat. Yang kelima baru haji. Sebab itu tuan-tuan, kita hari ni lah minta maaf saya sebut. Ada orang, dia menggalakkan anak-anak kecil ataupun cucu-cucu dia puasa. Bagus. Didiklah anak cucu kita dengan amalan puasa ni daripada kecil. Tapi kena ingat, sebelum kita mendidik dia tentang puasa, didik dia tentang sembahyang dulu. Ini kita suruh dia puasa, tapi kita tak suruh dia sembahyang. Ada, kita suruh puasa. Kau kena puasa ke ni? Kena puasa. Satu hari puasa, atuk bagi RM100 sehari. Atuk saya cucu lah. Satu hari 100 dia bagi cucu puasa. Dah tahu cucu tipu je. Sekejap lagi minum air kowe masa orang tak ada kat dapur, dia pergi minum air. Kita kena tipu macam itu je. Macam kita kecil dulu lah. Jadi tuan-tuan, dalam masa yang sama bila cucu tu penat, tak sembahyang tak apa. Mana boleh begitu? Dalam agama ni, asas paling penting adalah sembahyang. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Dia kata apa? Amalan pertama yang akan dihisab ataupun akan dikira oleh Allah Ta'ala adalah sembahyang kita, tuan-tuan. Kalau baik sembahyang, baiklah amalan lain untuk dilihat. Kalau buruk sembahyang, Allah Ta'ala tak tengok amalan lain dulu. Allah Ta'ala tengok sembahyang kita dulu. Sembahyang ni lah menjadi kunci untuk kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu, jaga sembahyang, elok-elok. Jangan ada gangguan-gangguan yang mengganggu kita tengah sembahyang. Sebab itu adab. Dalam sembahyang ni ada adab-adabnya. Ada adab. Sebab itu kata ulama', dia kata apa? Nak dapat sembahyang yang sempurna, dia mesti bermula dengan wuduk yang sempurna. Nak dapat sembahyang yang khusyuk, wuduk mesti khusyuk. Nak dapat sembahyang yang baik, wuduk mesti baik.
Dia bermula situ. Sembahyang ni bukan takbir, mula takbir saja. Sembahyang ini bermula dengan wuduk itu. Ini kalau kita ambil wuduk dengan cara yang tak proper, ambil wuduk dengan cara yang tak sempurna, ambil wuduk pun hilang khusyuk, bagaimana sembahyang kita nak khusyuk? Ambil wuduk pun sambil lalu saja. Ambil wuduk pun sambil bercakap. Ambil wuduk, ya, kita kata memang. Bercakap ketika ambil wuduk sah tak wuduk? Memang sah. Tapi khusyuk itu, ambil wuduk dengan fokus. Maka fokuslah sembahyang itu. Maka dia mesti bermula dengan wuduk. Sembahyang ni tuan-tuan, maka dia bukan satu perkara yang simply ataupun perkara yang mudah kita boleh buat begitu. Hadis yang berikutnya, kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila ma yasturuhu minan nas, fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa fi nahrihi, fa in aba falyuqatilhu, fa inna ma huwa syaitan, wa fi lafzin lil muslim, fa inni aba falyuqatilhu, fa inna ma'ahu al-qarin." Kata Nabi SAW, jika seseorang daripada kalangan kamu bersolat, menghadap sesuatu sutrah yang menghalangnya daripada orang lain, lalu ada orang ingin melintas di hadapannya, orang yang bersolat itu hendaklah menghalang di lehernya. Jika ia tetap enggan, maka perangilah dia kerana dia syaitan. Dalam suatu lafaz di sisi Muslim, jika dia tetap enggan, maka perangilah dia kerana bersamanya ada qarin. Kata Nabi SAW, bila mana orang semayang ni tuan-tuan, dia letak sutrah. Sutrah ni penghadang. Apa dia sutrah ni tuan-tuan? Sutrah ni dia ada fungsi dia. Sutrah ni dia ada fungsi dia. Menyebabkan apa? Bila kita semayang, kita letak penghadang di depan kita, orang boleh lalu di depan pada penghadang itu, tidak menjadi salah. Contoh, sekarang kita semayang di masjid kita ni, ada sutrah ke tidak? Saya tanya tuan-tuan. Ada. Barisan-barisan dalam saf ini dikira sutrah. Ataupun orang bentang sejadah, bucu depan sejadah itu dikira sutrah. Walaupun sutrah itu bukanlah benda yang letak secara tegak di depan. Lain dalam saf ini, kita kata ni, dikira sebagai sutrah. Bermakna apa? Kalau orang tu semayang di tengah ni, makna depan daripada tu boleh lalu, no problem. Takkanlah tuan-tuan, kena faham pula, orang tu semayang dekat saf nombor 8 tu, takkan kita nak lalu depan ni, tak boleh. Nak pergi ke sana, nak kena lalu belakang, bukan begitu maknanya. Sutrah di depan sutrah itu kita boleh lalu, tak ada masalah. So, kapet kita ni, lain dalam saf itu, boleh dikira sebagai sutrah. Orang tu semayang, depan dia kita boleh lalu, di depan daripada sutrah itu. Di depan daripada sutrah itu kita boleh lalu. Tak ada masalah. Jadi semayanglah elok-elok, berdirilah dalam saf tu elok-elok, supaya orang tahu gambaran saf itu dikira sebagai penghadang, maka dia boleh lalu di bahagian hadapannya. Tak ada masalah. Kata Nabi apa? Kalaulah sutrah dah ada, dan dia tahu itu sutrah, dia tahu orang tu semayang, dia lalu juga depan, dia lalu juga, maka Nabi kata apa? Pegang leher dia. Marah Nabi, pegang leher dia. Dan hadis ni sebut, pegang leher dia. Makna dia apa tuan-tuan? Bukan pegang leher lah. Maknanya Nabi nak beri satu analogi, benda ni kena halang. Jangan lalu depan orang semayang. Buruk sangat. Nabi kata pegang leher dia. Tapi dalam kaedah fiqh kita kata apa? Naikkan tangan menghalang supaya dia lalu. Kata Nabi, kalau dah pegang leher dia, dia lalu juga. Dia kata, peduli apa aku? Apa nak jadi-jadilah? Ataupun dia tolak tangan kita, dia lalu juga. Kata Nabi apa? Falyuqtilhu. Perang dia. Nabi kata, boleh perang dia. Bukanlah makna dia perang dia itu ambil pedang pergi pancung tekak dia. Nabi buat satu perumpamaan. Perangi dia. Dulu ingat orang tu cakap, lalu depan orang semayang ni boleh kena pancung. Orang tu sebut dulu. Sebenarnya istilah tu Nabi kata, falyuqtilhu. Perangi dia. Perangi dia, makna dia bukanlah kita ambil pedang pergi pancung dia. Kita boleh berkeras dengan dia. Makna kalau nak tegur, boleh tegur dengan kekerasan sedikit, ataupun boleh sound dia sikit. Kau tak nampak kau orang semayang? Tak nampak langsung. Boleh marah dia. Tak salah marah dia. Dah halang begitu, dia lalu juga, boleh marah ataupun boleh ambil tindakan keras sikit. Kerana kata Nabi apa? Nabi sebut,
fa inna ma huwa syaitan. Kenapa tuan-tuan? Kata Nabi SAW, orang yang lalu juga depan orang sembahyang ni, fa inna ma huwa syaitan. Dia ni macam syaitan dah, kata Nabi. Orang yang lalu depan orang sembahyang, makhluk yang lalu depan orang sembahyang ni syaitan ni. Syaitan ni. Yalah, kita nak sembahyang tu macam-macam kita baca tak? Baca doa itu, baca doa ini supaya syaitan jauh. Tapi syaitan mari juga. Kacau kita daripada kanan, daripada kiri, daripada depan. Kacau belaka. Masuk dekat mata, masuk bisik kat telinga, mari dalam hati kita, ganggu kita sembahyang. Orang yang kacau orang sembahyang ni, syaitan, kata Nabi. Jadi takkanlah seseorang itu dah nampak orang sembahyang, dengan sengaja lalu, kata Nabi, fa'innama huwa syaitan. Orang ni syaitan. Tuan-tuan, gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW kepada orang yang lalu depan orang sembahyang ni dengan gelar syaitan, ini satu gelaran yang bukan gelaran main-main, tuan-tuan. Ini bukan gelaran-gelaran biasa. Makna dia perbuatan lalu depan orang sembahyang ni jijik betul pada Nabi SAW. Jijik betul pada Nabi. Maka berhati-hati kita. Tengok bila masuk masjid ataupun di tempat-tempat yang sembahyang. Tengok betul-betul orang mana yang sembahyang, mana yang tidak. Kalau rasa dia tak nak sembahyang, dia nak berdiri mengacau orangnya, keluar daripada dalam masjid. Dia bagi ruang orang sembahyang. Tidak terganggu dengan lalu-lalu lintas. Ya, lalu depan. Kita pun kadang-kadang serabut juga, tuan-tuan, bila kita sembahyang. So, lalu sekali dah. Kita kata haji ni lalu lah. Sekejap lagi patah balik lalu. Sekejap lagi angkat meja pula. Sekejap lagi angkat kursi pula. Habis benda lalu depan kita ni. Kita pun nak fikir, depan ni apa benda dia nak angkat pula. Jadi serabut kita, tuan-tuan. Jadi dia ganggu fokus kita, menyebabkan kita sembahyang, mulut sebut nama Tuhan, hati maki dia. Jadi tak cantik sembahyang kita bercampur. Baik kotor ni tak cantik, tuan-tuan. Satu lagi hadis Nabi SAW. Ni dalam hadis yang ini cerita lain. Tadi cerita sembahyang, ni cerita lain pula. Kata Nabi apa? Walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tuhabattum. Afshus salama bainakum. Artinya, kata Nabi SAW, demi Tuhan yang berada diriku di dalam tangannya, kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu benar-benar beriman kepada Allah, dan kamu tidak beriman dengan sempurna sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang kamu apabila lakukannya nescaya kamu akan saling berkasih sayang? Maka kata Nabi, sebarkanlah salam sesama kamu. Satu hari Nabi SAW cakap dengan para sahabat. Kata Nabi, kamu nak tak? Dia kata, demi Allah. Kata Nabi, yang aku ni berada di tangan dia, kata Nabi. Kamu tak akan masuk syurga kalau kamu sama-sama kamu tak ada perasaan sayang ni, kata Nabi. Kamu ni, kata Nabi, takkan masuk syurga sehinggalah ada perasaan sayang di antara kamu satu dengan yang lain. Baru ada chance masuk syurga ni, kata Nabi. Sebab itu cuba tuan-tuan tengok. Bulan Ramadan, bulan puasa. Ramadan ni Allah Ta'ala perintahkan kita puasa. Dalam perintah puasa itu ada satu perintah yang tidak dibuat di bulan lain. Ramadan ni puasa hanya di bulan Ramadan saja wajib. Dalam bulan Ramadan ada satu perintah yang wajib hanya di bulan Ramadan, tidak wajib di bulan lain. Perintah apa, tuan-tuan? Apa? Saya tanya tuan-tuan. Satu benda lagi yang kita hanya buat di bulan Ramadan saja, selain pada puasa. Semayang, bulan lain pun wajib. Umrah, haji ialah bulan Zulhijjah lah wajib. Tapi kewajipan itu selagi mana orang tak pergi, selagi itu perintah wajib tu ada. Tapi ini hanya datang di bulan Ramadan saja. Apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah ni, tuan-tuan, hanya duduk di bulan Ramadan saja. Apa simbol kepada zakat fitrah ni, tuan-tuan? Simbol kasih sayang. Zakat fitrah bukan lihat orang itu berapa gaji pendapatannya. Siapa yang hidup daripada satu Ramadan, dia hidup satu Ramadan. Dia hidup. Satu Ramadan masuk Ramadan, dia hidup. Walaupun berapa saat sekalipun dia sempat berada di bulan Ramadan, maka wajib atas dia zakat fitrah. Tak tengok pun gaji dia berapa, tak tengok pun pendapatan dia berapa, tak tengok pun lembu kambing ada berapa, tapi wajib dia bayar.
Ada berah biasa RM7. Berah apa? RM14, berah basmati RM21. Itu saya sebut. Orang tanya saya, dia kata, wajib ke ustaz bayar berah basmati ni? Betul, saya kata. Dalam hukum asal, dalam kaedah pembayaran zakat yang ditentukan, dia kata apa? Minimum RM7. Minimum wajib RM7. Siapa yang nak bayar RM21, maka itu digalakkan sekiranya dia makan berah yang ditetapkan. Ada ini yang kita kata. Orang kita dengar RM21, dia makan berah basmati hari-hari. Bila nak bayar dia jadi pening. Oh, RM21, rumah duduk 5 orang, RM105. Dia mari kira begitu. Kalau bayar RM7 baru RM35. Baru RM35. Kalau bayar berah basmati RM21 kali 5, RM105. Oh, RM105 ni macam-macam boleh buat. Tolak RM35 dia kata ada lebih kurang RM70 lagi. Oh, dia main kira gitu tu, jahat ni. Dia main kira macam gitu. Sebab itu ada orang dia makan berah basmati, bila masuk satu Ramadan dia tukar berah. Dia makan berah biasa. Dia kata saya bayar ikut berah saya makan sekarang. Tuan-tuan, zakat fitrah ni simbol kasih sayang. Sebab apa tuan-tuan? Zakat fitrah ni adalah memberi keseronokan kepada fakir miskin untuk menyambut raya dengan sempurna. Tengok bagaimana Allah Ta'ala beri kita, tunjuk pada kita dalam keadaan kita berpuasa, simbol kasih sayang itu dizahirkan dengan zakat fitrah. Jadi tuan-tuan, janganlah berkira sangat. Jangan berkira sangat. Sebab itu dalam sebuah hadis, bukan sebuah hadis, dalam sebuah kitab menceritakan, dia kata apa? Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, bila mana dia keluar zakat, dia balik, Allah Ta'ala beri dia tenang. Tenang jiwa dia. Orang yang bayar zakat ni, bila mana Allah Ta'ala terima ibadat dia itu, dia jadi tenang. Tenang. Ini tak. Bayar zakat, jumpa dengan Amil, iyalah dia makan berah basmati. Bayar tu macam nak bergaduh. Berapa ringgit? Tak turun bulan ni. Oh, tanya. Tak turun lagi harga. Bukan harga turun, kata saya makan berah basmati bukan sampai RM21 sekilo. Oh, ni bagi. Amil ni tuan-tuan, ni ikut resit yang ada. Resit ada 21, bayar 21. Bukan boleh. Tak boleh murah sikit ke dia ada? Beli 5 percuma 1 ke? Tak ingat apa? Ini nak berniaga dengan Tuhan ke? Dia tidak ada istilah begitu. Amil ni wakil kutip. Dia marah dia buat apa? Oh, bukan main marah lagi jumpa Amil. Ni Amil. Amil kata, alamak baki RM1 tak ada. Tak apa. Nanti bila-bila ada RM1, hantar rumah saya. Oh, Amil kata RM1 ni aku nak menjaga RM1 ni nak mulang kat dia ni. Jadi nak kena pesan pula wasiat pada rumah. Kalau mati, dia kata, oh ingat, haji tu ada lebih RM1 dia tak pulang lagi, tolong bayar kat dia esok. Sampai begitu sekali kita bayar zakat. Itu kata-kata pengarang kitab ni, dia kata apa? Orang yang bayar zakat, dia tenang hati dia. Itu tanda zakat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Ini balik bayar zakat menung. Balik bayar zakat menung. Pening kepala. Ada tak? Bagi orang rumah dia kupon zakat. Orang rumah tanya nak buat apa? Frame kan kata dia. Sampai begitu sekali tuan-tuan punya sakit hati. Jadi kata Nabi SAW, apa perkara yang paling baik kamu lakukan untuk menunjukkan kasih sayang kamu kepada orang? Kata Nabi apa? Afsyus salam. Sebar salam. Benda yang paling simple. Sebarkan salam. Jumpa orang beri salam. Satu perkara yang saya pernah sebut dengan tuan-tuan. Tidak ada agama dalam dunia. Tak ada agama lain. Melainkan agama Islam. Yang bila mana dua orang berjumpa, orang Islam yang berjumpa, sebelum bercakap, sebelum buat apa-apa, sebelum menguruskan urusan, doa dulu. Kita macam kita, agama Islam. Jumpa orang, belum buat apa-apa, doa dulu. Assalamualaikum, doa dulu. Mana ada agama lain sehebat agama kita, tuan-tuan? Agama lain, hi, hello, apa semua. Apa yang dapat? Apa yang dapat? Tak dapat apa. Tapi kita, bila mana jumpa dengan orang, doa dulu. Semoga Allah mengurniakan sejahtera. Salam sejahtera ke atas kamu. Selamat dan sejahtera ke atas kamu. Dia pun bila dengar, dia kena jawab. Dan kesejahteraan yang sama ke atas kamu juga. Mana ada agama sedemikian begini punya hebat, tuan-tuan. Doa yang diberikan. Doa yang dia peroleh semula. Mana ada agama yang begitu punya hebat. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW juga menyebut tentang mereka-mereka yang selamat daripada
Kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang Allah Ta'ala pelihara. Pada hari Allah Ta'ala tidak memberi peliharaan kepada manusia, iaitu pada hari kiamat. Ada 7 golongan. Salah satunya apa? Orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kasih sayang ini bukan hanya menjadikan dia mendapat syurga. Kasih sayang ini juga menjadikan dia mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kamu tidak menunjukkan kasih sayang kamu sesama manusia dalam sebuah hadis, kata Nabi, kalau kamu tidak menunjukkan perasaan sayang kamu sesama manusia, kamu tidak dapat sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cara yang paling baik tunjuk kasih sayang ini, beri salam pada orang. Apa salahnya tuan-tuan? Kita pergi ke bank, kat kaunter, Assalamualaikum. Kita pergi beli minyak, kat kaunter tu tengok orang tu elok, nampak muka Islam dia, beri salam, Assalamualaikum. Tapi kena tengok betul-betul lah, betul ke Islam. Kalau 3 calik dah itu, tuan-tuan tak payahlah bagi salam. Tengok orang, tengok rupa dia, nampak kat kaunter ni elok, rupa dia memang pakai tudung. Islam lah tu, beri salam, Assalamualaikum. Dia pun tuan-tuan, bila dia dengar kita doakan dia, daripada dia emosi, dia akan okey. Dia akan okey. Sebab itu dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi apa? Ada 4 amalan yang membolehkan seseorang itu ke syurga kan? Pertama sekali apa? Afsyus salam. Sebarkan salam. Pertama kata Nabi apa? Afsyus salam. Sebarkan salam. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am. Beri makan pada orang yang memerlukan. Kemudian wasalli wal arham. Jaga hubungan silaturrahim. Yang keempat, wasalli fil laili wan nasu niyamun. Bangun malam sembahyang ketika mana orang sedang tidur, kata Nabi. Tadkhulunal jannah bisalamin. Masuk orang ni ke syurga dengan sejahtera. 4 amalan kata Nabi. Mula, beri salam. Yang kedua, beri orang makan. Yang ketiga, jaga silaturrahim. Yang keempat, sembahyang malam. Ketika mana orang sedang tidur, masuk dia ke syurga dengan sejahtera. Dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi menyebut 4 amalan ini. Dimulakan dengan beri salam dulu. Menunjukkan apa tuan-tuan? Beri salam ni benda yang mustahab. Benda yang ringan tetapi ada impak yang penting. Impak yang penting. Baik tu, dalam hadis tu dia sebut yang pertama beri salam, yang kedua beri makan, yang ketiga jaga silaturrahim, yang keempat sembahyang malam. Ada sebab Nabi susun begitu tuan-tuan. Ada orang kita jaga qiyamul lail tapi jumpa orang tak beri salam. Nabi nak suruh kita, kamu nak cerita tentang ibadat yang berat-berat. Qiyamul lail ni berat. Qiyamul lail ni ibadat besar, ibadat berat. Sebelum kamu cerita ibadat yang berat, kamu cerita dulu ibadat yang paling ringan. Jumpa orang beri salam. Itu pun tak boleh tuan-tuan. Itu pun tak boleh. Orang kita kan bagus. Kita naik kereta, ataupun naik motor, nampak orang angkat tangan. Kita tahu angkat tangan itu satu simbol beri salam, betul? Angkat tangan kan? Angkat tangan lah. Kalau begini, ini marah pula. Angkat tangan. Kalau kita nak jerit Assalamualaikum, dia tak dengar, kita angkat tangan. Dia tahu bila angkat tangan itu beri salam. Kalau dia dalam kereta, kita dalam kereta, selisih. Kita angkat lampu dah. Dam lampu. Puk. Dam lampu. Itu maknanya, dia kenal kita, dia beri salam kat kita. Tapi kalau dia 2 kali dam lampu, 2 kali klik, itu roadblock depan. Macam tak faham lah. 2 kali naik tu roadblock. Selalu begitu kalau naik kereta jalan raya. Orang naik lampu 2 kali, tu bukan beri salam tu, roadblock depan, dia kata pakai tali pinggang. Kalau naik dam lampu sekali tu, kadang-kadang orang menggunakan itu istilah sebagai istilah Assalamualaikum. Maka ini tuan-tuan, banyak cara dan banyak metod. Kita masuk ke kedai. Kedai itu kedai orang Islam. Kita beri salam. Apa luak tuan-tuan? Kita beli barang dapur. Kita bayar di kaunter. Kita tahu budak ni orang Islam. Kita beri salam pada dia. Mengapa amalan ini tidak boleh kita jaga? Kan cantik. Setiap orang Islam saling doa mendoakan antara satu sama lain. Maka amalan ini kata Nabi, bukan amalan-amalan yang biasa, tetapi membolehkan seseorang itu menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan buat yang simple-simple ni lah. Tuan-tuan nak buat yang berat-berat. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa amalan paling berat yang mampu kita buat? Kita nak buat umrah tiap-tiap hari, kita tak mampu. Kita pergi Mekah pun, duduk Mekah berapa hari? 6 hari, 7 hari. 7 kali ke kita buat umrah? Tak ada juga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat demam lah. Kita tak kuat mana tuan-tuan? Kita nak qiyamul lail sebagaimana yang dibuat oleh Nabi. Sehingga menyedikitkan tidur. Tak ada. Kita kadang-kadang terjaga, kadang-kadang terlelap habis gitu. Jangan subuh-subuh pun hanyut.
Jadi amalan yang seberat-berat payah nak buat ni, amalan ringan ni. Beri salam pada orang. Itu pun bakhil kedekut juga tak boleh nak beri. Buat muka ketat dia je. Dia kata dia lagi muda pada aku, dia lah beri salam kat aku orang tua. Dalam ibadah tak ada tua muda tuan-tuan. Ini pun perangai juga. Orang dia muda, dia kena beri salam kat aku lah orang tua. Masuk syurga tuan-tuan, muda belaka. Tak kira tua muda ni. Balon dalam kubur, orang tua pun kena balon, orang muda pun kena balon. Sama balonnya. Sama balonnya. Kadang-kadang orang muda mungkin balon sikit sebabnya dia hidup pendek. Jadi dosa kurang, balon sikit. Orang tua hidup lama. Mungkin banyak sikit balonnya. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh nak melihat kepada tua muda dalam ibadat ini. Ini sampai begitu kita. Dia muda. Beri salam kat aku orang tua. Dia orang tua tak boleh beri salam pada orang muda. Mana boleh begitu? Orang muda beri salam pada orang tua. Orang tua beri salam pada orang muda. Wujud perasaan sayang. Dua-dua Allah Ta'ala beri can masuk syurga. Mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang mendapat kelebihan itu, insya-Allah. Wallahu alam. Kita berhenti dulu sekat ni tuan-tuan. 2-3 hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu di atas kelemahan, kejahilan, dhaif diri saya sendiri. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kita kebaikan yang banyak. Istiqamahkan hati kita untuk kebaikan Ramadan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita hati kita untuk beribadat dengan semaksimal dan semampu yang mungkin dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik semua daripada Allah, yang tidak baik itu jahil dhaif diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan warzuqna wa ballighna lailatal qadr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana taqabbal minna du'aana وحاجاتنا وصلاتنا وقيامنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. قل قولي هذا ونستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.